أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami, bantu kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami, ya Allah, untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu yang melimpah ruah buat kami, ya Allah. Tolong bantu kami, ya Allah, untuk kami senantiasa memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita ingin melihat kepada apakah sinopsis ringkasan halaman 256. Pada ayat yang ke-6, apa yang kita akan lihat ialah berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam yang menyatakan kepada kaumnya, ya, nasihat Nabi Musa kepada kaumnya pada ayat 6 hingga 8, dan kemudian kita akan melihat, ya, pada ayat 9 hingga 10 beberapa kisah para rasul, iaitu di kalangan Nabi Nuh, ya, Nabi Saleh, ya, Nabi Hud, yang telah pun kita lihat pada surah Hud sebelum ini, tetapi akan diulang kembali untuk sama-sama kita mengambil sudut lain pelajaran pada apa yang pernah berlaku di dalam kaum-kaum terdahulu untuk kita ambil manfaat insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم Kita lihat dahulu resolusi kita pada hari ini untuk kita ambil tindakan daripada halaman 256. Iaitu yang pertama, resolusi kita pada hari ini bersyukur dengan mengenang nikmat. Ya, kita kenang nikmat yang diperoleh, bukan kita fokus kepada perkara yang tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, terus bersyukur agar Allah tambah nikmat lagi, agar yang kurang ditambah lagi kepada kita. Kalau nak banyak, kita bersyukur. Dan kemudian pada ayat yang ketiga, jangan degil dengan suruhan Allah dan mesej Rasul, kerana itu tanda bahawa seseorang itu sedang menunjukkan kedegilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengundang lebih banyak lagi ujian, bala yang menjauhkan, merosakkan kita lagi. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan naja ataupun najawa,
iaitu selamat, ya, selamat. Apabila Allah menyatakan Allah menyelamatkan kaum Bani Israel daripada ali Firaun dalam ayat yang ke-6, najawa ini ada juga ada kaitan dengan najwa, iaitu bisik-bisik untuk menyelamatkan sesuatu, ya, sama ada secara salah ataupun secara betul. 84 kali disebut di dalam al-Quran. Dan dalam pandemik COVID-19 ini, bila kita diselamatkan iman, itu penting tu. Apabila kita diselamatkan iman kita, diselamatkan daripada ditekan oleh orang-orang sekitar kita, walaupun kita ada cabaran, lockdown, PKP dan sebagainya, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkataan naja yang kita belajar daripada halaman 256. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Antaranya cara juga kita bersyukur ialah kita sedikit ulang kaji tajwid. Betul. Untuk mempercantikkan ataupun kita membaiki balik bacaan kita. Dan antaranya yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah masih lagi berkisar tentang hukum mad. Hukum mad. Jadi kita nak tengok hari ini ataupun kita nak lihat, nak ulang kaji sikit, iaitulah kesalahan-kesalahan ataupun perkara yang berlaku, kesalahan biasa yang berlaku pada maddul muttasil, mad muttasil, dan juga mad munfasil ketika mana? Ketika waqaf. Iaitu apa dia? Kadang-kadang kita melebihkan kadar mad ketika waqaf. Sama ada secara sengaja, satu, ataupun memang secara tak sengaja, yang kedua kan. Melebihkan kadar mad ketika waqaf. Mari kita tengok contoh-contoh yang biasa berlaku dalam bacaan mad ini. Kalau lebih, okey, cuba kita tengok ayat yang ke surah yang ke-14, ini surah Ibrahim ini, ayat yang ke-8 contohnya. Contohlah kata-kata kita nak berhenti pada waqala Musa. Waqala Musa, kalimah Musa dekat situ adalah mad jaiz, mad jaiz, ataupun mad munfasil, kan. Jadi kalau kita sambung bacaan kita baca 4 atau 5 harakat, tetapi ketika waqaf kita baca dengan 2 harakat sahaja. Jadi jangan terlebih. Contoh waqala Musa, 2 harakat saja, 1 2 harakat, kan. Jangan kita panjang. Waqala Musa. Macam kita nak sambung. Kita dengar tu ataupun kita baca tu macam bunyi macam nak sambung panjang, tiba-tiba kita berhenti. Salah. Maksudnya kita lebih waqaf dia ataupun kadar mat dia ketika waqaf. Begitu juga dengan in takfuru. Kalau kita berhenti kepada takfuru, 2 harakat saja, tak boleh lebih. Kalau ayat yang ke-10 pula, kita tengok pada kalimah ila. Wa yuakhirakum ila. Contoh, kalau nafas kita tiba-tiba habis dekat situ, kita berhenti dekat situ, ila tu sama juga dengan kadar 2 harakat sahaja, tak boleh lebih, kan. Wa yuakhirakum ila. Contoh 2 harakat. Begitu juga seperti surah Yusuf, contoh surah Yusuf, surah yang ke-12, iaitu pada ayat yang ke-77, kita berhenti pada qalu contohnya. Begitu kita kena berhenti dengan 2 harakat saja, tak boleh lebih. 2 suku ke 2,5 tak boleh, tak boleh. Sependek sangat nafas Ustaz, ya. Baru sampai qalu dah berhenti. Qalu dah berhenti. Maksudnya in case lah, emergency break. Jadi 2 harakat, jangan lebih. Kalau sambung baru dia boleh baca panjang. Kalau waqaf qalu 1 2 harakat, 1 2 qalu, kan. Kalau boleh kita perhatikan contoh, kalau saya buat kiraan ni kan, kalimah qalu kan, cara dia qalu, kan. Kita contoh cara nak kira dia, qalu. Jadi itulah contoh jaiz yang ataupun waqaf, jangan lebih ataupun jangan panjangkan dalam bacaan kita, Ustaz Fazrul. Jadi bila Ustaz cakap tentang kira harakat tu Ustaz, dia boleh pakai jari tak Ustaz? Dulu pasal peringkat awal tak ada, tapi mutaakhirin ulama-ulama al-Quran mula diajar cara. Itu contohlah, maksudnya contoh dia mungkin daripada cara kita buka ni kepada tutup, kan, ataupun daripada tutup kepada buka. Kalau contoh qalu tadi, saya nak contoh tadi, ketika kita nak waqaf 2 harakat, qalu 1 2, qalu lu 1 2. Kalau panjang
qalu. Jadi 4 harakat. Waqaf tak kenalah. Tak kena lah. Tak betul. Jadi kadang-kadang kita nak lagu kan, nak taranum. Jadi terlebih. Kita sedap dah dengar. Hakim potong markah lah. Potong, Ataupun maksudnya tak boleh lah. Tak boleh. Ketika waqaf 2 harakat saja pada mad jaiz. Wallahu a'lam. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين